surah Hud. Terlebih dahulu kita tengok carta tu untuk mengetahui secara kasar struktur mikro surah Hud. Tertib surahnya ialah yang ke-11, bilangan ayat 123, Makkiyah atau Madaniyah, ini surah Makkiyah. Tertib turun ialah yang ke-52, bilangan paragraf 8. Mesej utama surah: dengan menerima seruan Al-Quran, ajaran Tauhid, dan bertaubat daripada syirik dan dosa-dosa, selain memohon keampunan kepada Allah, sesuatu kaum diberi peluang dan tidak dibinasakan. Jika tidak, mereka juga mungkin dibinasakan seperti kaum-kaum sebelumnya. Surah ini mengandungi 8 paragraf. Paragraf 1 bermula daripada ayat 1 hingga 24. Ini merupakan pendahuluan. Di dalamnya ada tuntutan tauhid ibadat. Paragraf 2 bermula daripada ayat 25 hingga 49. Di dalamnya tersebut kisah dakwah Nabi Nuh dan kebinasaan kaumnya. Paragraf 3 bermula daripada ayat 50 hingga 60. Kisah dakwah Nabi Hud dan kebinasaan kaum Ad. Kaum dialah kaum Ad. Paragraf yang keempat bermula daripada ayat 61 hingga 68. Kisah dakwah Nabi Saleh dan kebinasaan kaum Thamud. Paragraf yang kelima bermula daripada ayat 69 hingga 83. Kisah dakwah Nabi Lut dan kebinasaan kaum Lut. Paragraf yang keenam bermula daripada ayat 84 hingga 95. Kisah dakwah Nabi Shu'aib dan kebinasaan kaumnya. Paragraf yang ketujuh bermula daripada ayat 96 hingga 99. Kisah dakwah Nabi Musa dan kebinasaan Fir'aun serta keluarganya. Paragraf yang ke-8 ayat 100 hingga 123 ini merupakan penutup. Di dalamnya juga terdapat tuntutan tauhid ibadat. Tauhid ibadat, tauhidul ubudiyah atau tauhidul ibadah. Itulah gambaran kasar kandungan surah Hud. Kalau kita perhatikan kan, dia terbagi kepada 8 paragraf ni betul-betul sama seperti surah Araf yang lepas. Kalau dari segi struktur mikro dia sama dengan surah Araf yang lepas. Dia ada satu pendahuluan dan ada penutup. Di celah tu ada 6 kisah Nabi dengan kebinasaan kaumnya. Dari segi tertib pun sama, cuma dari segi kandungan dia ada sedikit perbezaan. Itu seperti mana kita akan jelaskan nanti. Tengok di bawah, zaman diturunkan surah dan latar belakangnya. Surah Hud diturunkan bersama-sama surah Yunus di zaman pertengahan bahagian keempat dan terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Zaman terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dari tahun ke-11 kenabian hingga ke tahun 13 kenabian. Bagaimanapun surah Hud berkemungkinan besar diturunkan pada tahun 12 kenabian. Itulah zaman di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan pelbagai tuduhan. Seruan baginda dipandang dengan penuh keraguan dan kesangsian. Al-Quran dikatakan sihir yang nyata. Inilah zaman. Itulah latar belakang surah. Ciri-ciri khusus surah. 1. Surah Hud merupakan surah yang menyatakan sifat jalal Allah. Di dalamnya disebutkan bagaimana Allah memurkai bangsa-bangsa yang derhaka, berdosa dan melampaui batas, dan bagaimana Allah membinasakan mereka. Surah ini telah membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tua. 2. Di dalam paragraf pertama dan terakhir surah ini terdapat ayat yang menuntut manusia supaya mentauhidkan ibadat kepada Allah semata-mata. Ini orang panggil tauhid ibadat. Ayat 2
dan ayat 123, ayat terakhir. Ini juga merupakan kata kunci lah dalam surah ni. Alla ta'budu illallah. Alla ta'budu illallah. Inilah orang panggil tauhid ibadat. Jangan kamu sembah selain Allah. Selain Allah, Allah sahaja hendaklah kamu sembah. Inilah yang dikatakan tuntutan atau perintah supaya manusia tauhidkan ibadatnya. Ini di permulaan. Biasalah kalau benda penting dia sebut mula-mula dan dalam penutup. Mana paragraf pertama dalam muqaddimah sudah ada, kemudian dalam paragraf akhir iaitu penutup pun ada. Ini boleh kita lihat misalnya 123, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu. Ini fa'budhu suruh mentauhidkan ibadatlah, beribadatlah kamu kepadanya, kepadanya sahaja. Jadi ini ada di awal dan di akhir. Maknanya kata kunci bagi surah ini, benda yang ditekankan sangat dalam surah ini ialah perkataan u'bud, perintah supaya menyembah Allah semata-mata. Ini panggil kata kunci bagi surah. 3. Surah ini juga menerangkan bagaimana Allah melaksanakan sunnahnya dalam membinasakan bangsa-bangsa dan sunnahnya dalam menggantikan mereka dengan yang lain. Bahwa Allah membinasakan bangsa-bangsa setelah memberikan sedikit masa dan peluang kepada mereka. Pada ketika itu dia menyelamatkan orang yang baik-baik dan untuk memimpin dunia pula di bawah umat yang lain sebagai gantinya. Juga terkandung di dalam surah ini, yaitu sunnatullah dalam ihlakil ummah, ihlakil qaum atau al-aqwam. Bagaimana Allah membinasakan sunnah dia macam mana, undang-undang ketetapan dia macam mana cara. Lepas tu sunnatullah fi istibdalil qaum, fi istibdalil ummah, itu pun ada juga di dalam surah ini. Yang keempat, dari segi nazm, yakni struktur makronya, surah Hud menyerupai surah Al-A'raf. Kedua-duanya mempunyai 8 paragraf. Di dalamnya terdapat pendahuluan dan penutup. Di antara pendahuluan dan penutupnya pula terdapat kisah 6 kaum yang dibinasakan secara berturut-turut dalam sejarah kemanusiaan. Ini kan seperti kita tengok tadi, 8 paragraf, ada pendahuluan, ada penutup. Lepas tu kisah ni tertib dia macam ni. Baik, kalau kita tengok di surah Al-A'raf, surah Al-A'raf sama, dia ada 8 paragraf, pendahuluan, penutup. Lepas tu paragraf 2 seruan Nabi Nuh dan kebinasaan kaum Nuh. Paragraf 3 seruan Nabi Hud dan kebinasaan kaum dia lah. Yang keempat seruan Nabi Saleh. Yang kelima seruan Nabi Lut. Yang keenam seruan Nabi paragraf 6 ni seruan Nabi Syuaib. Dan yang ketujuh kisah Nabi Musa. Sama dari segi struktur mikronya. Cuma di sini disebutkan sebab-sebab mereka itu dibinasakan dan bagaimana mereka dibinasakan secara terperinci. Bagaimana mereka boleh menghindarkan, apa yang boleh menghindarkan daripada dibinasa itu tidak disebut di sini. Di dalam surah Hud itu disebutkan rahsia. Kalau umat itu dia ada benda tu, dia tak akan hancur, tak akan hilang, tak akan lenyap. Tapi kerana tak ada benda tu, maka dia lenyap, dihapuskan, dimusnahkan oleh Allah SWT. Jadi perkara yang menjadi penawar, yang menyebabkan tak jadi sesuatu bangsa itu dimusnahkan, dibinasakan, ada di dalam surah Hud. Itu bezanya antara surah Hud dengan surah A'raf. Itu bezanya. Yang kelima, apa yang berbeza ialah di dalam surah ini terdapat seruan para nabi kepada umat masing-masing supaya mereka bertaubat dan beristighfar.
supaya mereka terhindar daripada kemurkaan Allah. Ini benda yang menyebabkan sesuatu umat tu kalau dia buat gini, dia akan terhindar daripada dimusnahkan, dibinasakan. Dan kita telah bincang bahawa kaum Nabi Yunus tidak dibinasakan Allah SWT. Kenapa? Kerana dia beriman. Bermakna dia bertaubat, dia meninggalkan, dia beristighfar, meninggalkan sifat kufur dan melampau mereka itu. Bila tinggal itu, Allah SWT selamatkan. Jadi tak jadilah dibinasakan, supaya mereka terhindar daripada kemurkaan Allah. Itulah yang menghindarkan sesuatu kaum daripada dibinasakan. Dalam muqaddimah lagi disebutkan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Yang kita maksudkan, dia ada benda ni, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ini istighfar dan taubat menghindarkan sesuatu umat itu daripada dibinasakan. Perkataan ini beberapa kali digunakan di dalam surah. Ini juga kata kunci. Ini juga rahsia dia. Rahsia sesuatu umat itu tidak dihancurkan oleh Allah bila mereka kembali. Ini adalah sunnatullah. Ini adalah sunnatullah. Dan istighfar, taubat yang dimaksudkan di sini bukan sahaja individu, anggota masyarakat tu, orang perseorangan dalam masyarakat tu, tetapi kerajaan juga, pembesar-pembesar juga, pegawai-pegawai kerajaan juga yang menjaga negara tu, dia kena beristighfar dan bertaubat juga. Kalau tidak, boleh jadi hancur juga, boleh jadi jatuh, musnah juga sesuatu bangsa, sesuatu umat itu. Inilah maknanya istighfar. Siapa dia? Perdana Menteri kena istighfar, kena bertaubat. Siapa lagi? Raja kena beristighfar, kena bertaubat. Siapa lagi? Panglima perang kena bertaubat. Siapa lagi? Menteri-menteri dan orang-orang besar, orang-orang yang penting dalam negara, mereka juga kena bertaubat. Ini orang panggil istighfar dan taubat ijtima'i, bukan infiradi. Kalau kita seorang astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, aku bertaubat, kita sajalah yang selesai, kita saja. Sebab taubat tu apa maknanya? Kita faham dah kan? Taubat tu maknanya berhenti, menyesal dan berazam tak mau buat ada benda tu. Kalau kita saja, kita gap dia sangat kita buat, apa yang benda sangat yang kita buatnya? Yang melibatkan masyarakat ni semua, orang-orang besar, orang-orang penting tu, kalau mereka tu tidak berubah, tidak insaf, maka sesebuah negara boleh hancur, boleh bertukar kerajaan. Tukar, itulah istibdal. Itulah orang panggil sunnah istibdal, sunnah ihlak. Kalau tidak binasa pun tukar, dia akan jadi bertukarlah kerajaan itu. Ini benda ni. Benda ni kena sedar semua. Jangan orang perseorangan saja taubat ini, bukan begitu maksudnya. Sebab ia terlibat dalam menyebabkan kebinasaan kaum-kaum dan umat-umat yang lalu tu kerana pemimpin-pemimpin dia lah, ketua-ketua negara dia tu. Kerana umum jenayah ataupun penyelewengan yang berlaku dalam masyarakat tu kerana itulah. Ini kalau kita baca Quran macam ni, nampak luah lah, nampak hebat lah. Quran ni bukan bincang tentang solat saja, tentang puasa saja, tidak. Dia bincang tentang nasib bangsa juga. Nasib bangsa. Allah SWT sendiri kata sini, kalau buat begini, yumatti'kum mata'an hasanah, Allah SWT akan memberi peluang kepadamu menikmati hidup lagi. Wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah, dan Allah SWT akan mengurniakan kelebihan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan. Dia akan jadi begitu. Maknanya kita contohlah Malaysia. Malaysia ni sejak bila wujud, dia ada permulaan seperti orang juga. Mula-mula lahir tahun berapa?
Malaysia ni lahir tahun berapa? Gitulah. Kalau kita kata nak ambil kira merdeka 57, 1957, lepas tu bila Malaysia ni akan lenyap? Tak akan ada peta ni jadi berubah jadi nama lain. Bila? Tak tahu kan? Tak tahu. Tapi kalau buat benda-benda ni seperti yang dibuat oleh kaum Nuh, kaum Hud, kaum Syuaib, kaum Lut, kaum Saleh, kaum Musa, dia akan jadi sama, akan hancur lah juga. Cuma bila? Kita tak tahu. Kau punah, semakin rosak, mana cepat, semakin cepatlah musnah bangsa tu. Tetapi katakanlah Malaysia ni kira-kiranya pada 2050, katakanlah setakat tu je asalnya ia boleh bertahan. Lepas tu dia boleh hilang dengan adanya sebab-sebab tertentu, kecuali kalau ni lah, wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Kalau ada ni, boleh jadi Allah SWT panjangkan lagi umur dia, seperti ajal seseorang manusia lah, ajal ataupun takdir. Macam kita sebut tadi, umur seseorang lah dalam takdir, dalam qada Allah ada dua, qada mubram, satu lagi qada muallaq. Qada mubram ni maknanya Allah SWT sudah tetap dah, macam mana-mana buat pun dia tak berubah dah. Kalau katakanlah kita ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah mati besok, tak boleh lari, tetap. Itu qada mubram orang panggil. Satu lagi qada muallaq. Qada muallaq ni Allah SWT gantungkan ketentuan dia tu dengan sesuatu yang lain. Katakanlah dia ni mati besok, tapi jika dia buat begini-begini, maka umur dia akan dipanjangkan lagi untuk beberapa ketika yang dikehendaki Allah lah, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kita sudah jumpa dah cerita falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus, kan? Akhirnya famatta'nahum ilahin, supaya yumatti'kum mata'an hasanah. Itu famatta'nahum ilahin. Bila dia bertaubat, bila dia insaf, bila dia kembali kepada Islam, Allah SWT tidak binasakan mereka. Sebaliknya umur bangsa mereka, umat mereka itu dipanjangkan lagi untuk satu ketika yang lain. Dia akan binasa juga, semua binasa juga, cuma dipanjangkan. Adalah sebab-sebab lain pula tu, tapi tidak pada masa tu. Begitulah juga dengan Malaysia ke mana-mana negara lah, sama. Caranya Allah SWT memanjangkan umur bangsa tu apabila bangsa itu secara ijtimai, secara jama'i bertaubat dan insaf. Kalau orang kafir pun, apa dia bila kita insaf, bila kita insaf, katakanlah pemerintah insaf, dulu dia rasuah, lepas tu dia tak mahu rasuah, dia memerangi rasuah. Kalau orang kafir pun buat benda tu, dia akan berjaya, dia akan selamat. Orang Islam pun yang kata taubat tu, kalau hak pemerintah ni apa benda taubat daripada apa benda? Daripada benda-benda tu lah. Taubat, berhenti terus, menyesal kerana telah buat benda tu dan berazam untuk tidak buat lagi. Katakanlah begitu. Sikap pilih kasih pemerintah, ataupun orang kata amalan nepotisme, kroni, mengutamakan kroni, taubat, berhenti daripada benda tu. Bangsa mana-mana pun dalam dunia, bangsa mana-mana pun dia akan jadi semakin elok. Pada kita orang Islam ni, dia ada unsur dalaman, dia bukan sekadar luar tu saja. Insaf sungguh dan berasa bersalah sebab benda tu memang berdosa. Jadi kita rasa bersalah, lalu kita tinggalkan. Itu adalah jaminan untuk sesuatu bangsa itu umurnya panjang lagi daripada asal, daripada sepatutnya kena binasa dah, tapi boleh jadi tidak binasa. Inilah rahsia dia. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma.
kamu akan kami berikan nikmat, kami akan biarkan kamu hidup lagi hingga ke suatu ketika yang telah ditetapkan. Waktu yang tu Allah saja yang tahu. Kita akan dapat nikmat. Kalau tidak, kita akan huru-hara, kita akan berpecah, kita akan macam-macam lah dibuat. Jadi itu satu negara, satu masyarakat pun sama lah. Misalnya kita tengok dulu masyarakat Islam Kemboja, bagaimana mereka diburu, ditindas, maknanya itu dikira penghapusan etnik lah. Sampai ke peringkat tu. Kenapa berlaku gitu? Dia ada, itu sunnatullah. Kita kena faham sunnatullah, kenapa berlaku gitu. Kita kena kaji. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dijaga benda apa yang boleh merosakkan kita, benda apa yang boleh membawa kita kepada kejayaan, kita kena jaga benda tu. Itulah orang yang bertakwa. Dia tidak ada benda tu lah tu. Kemudian kita tengok di Bosnia, kemudian kita tengok di sekarang ni Rohingya, sama. Itu masyarakat. Kalau negara pun macam tu juga, negara pun macam tu juga. Dan kalau masyarakat ni baik, tak ada benda-benda yang dosa tu, benda-benda maksiat, tidak ada jinayah kemasyarakatan, tak ada, maka sebuah negara, satu umat tu kita boleh lihat wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Pada ketika itu orang yang ada keistimewaannya akan dihargai. Tidak sebagaimana dalam masyarakat yang teruk, masyarakat yang rosak, yang hanya tahu anak beranak dia saja, kroni dia saja yang dapat, walaupun tak ada kelebihan pun diberikan kelebihan. Ni Allah SWT sebut, kalau pemerintah tu bagus, cuba tengoklah orang kafir pun, kalau dia buat betul macam ni, dia akan jadi gitu, akan dapat. Orang yang ada keistimewaan, ada kelebihan apa, dia akan dapat, dia akan dihargai kelebihan dan keistimewaan dia. Tapi dalam masyarakat yang rosak, walaupun nama atas nama negara Islam sekalipun, tidak ada jaminan tu, tak ada jaminan tu. Cuba kita tengok benda ni. Ini bukan untuk orang perseorangan ni, untuk satu masyarakat, satu bangsa, satu umat. Kelebihan surah. Rasulullah SAW bersabda, "Syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat wa idza asy-syamsu kuwirat." Maksudnya surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun, maksudnya surah An-Naba. Dan idza asy-syamsu kuwirat, yakni surah At-Takwir, telah membuatkan aku beruban. Aku jadi beruban kerana surah ni, yakni jadi tua. Maknanya kandungan surah-surah ni berat. Kalau orang tu betul-betul fikir, dia akan jadi beruban. Jadi salah satu sebab manusia dia beruban, selain daripada umur dia tu lah, tekanan hidup dan kuat mikir. Itulah perkaitan surah Hud dengan surah sebelum dan selepasnya. Satu, bermacam-macam dalil telah diberikan di dalam surah Yunus sebagai menyempurnakan hujah kepada orang-orang yang tidak percaya kepada keesaan Tuhan, yang ini tidak percaya kepada akidah tauhid, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hari akhirat. Macam-macam cara dalil diberikan. Di dalam surah Hud ini, Allah mengemukakan 6 peristiwa yang benar-benar telah berlaku dalam sejarah, di mana Allah membinasakan orang-orang yang kafir dan menyelamatkan orang-orang yang beriman, sebagai menyempurnakan hujah dari pihaknya. 2. Hujah yang lengkap kepada orang-orang yang berada dalam keraguan. Di dalam surah Yunus sebelum ini tersebut bahawa Al-Quran adalah kalam Rabbil Alamin yang suci daripada segala bentuk keraguan. Sebut begitu. Ketika menyatakan kesalahan orang-orang musyrikin Mekah, dikatakan mereka juga berada dalam keraguan. Ini syak. Ada syak ni. Ayat 94. Di dalam ayat 104 surah yang sama dikemukakan dalil kepada orang-orang yang ragu bahawa Tuhan yang mematikan manusia sahaja yang layak disembah. Di dalam surah Hud dikemukakan bukti sejarah bahawa kaum Samud juga pernah berada dalam keraguan,
Ini ayat 62. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya juga terperangkap dalam penyakit yang sama. Ayat 110. Jadi maknanya antara kata kunci yang penting manusia dia menyebabkan mendapat kemurkaan Allah ialah kerana ada keraguan terhadap agama. Keraguan ini kalau kita tengok pada bangsa-bangsa yang dibinasakan tu memang ada. Di dalam surah Hud ini pun disebut benda tu lah sebagai bukti sejarah. Bukti sejarah. Lepas tu kaum musyrikin Mekah juga mempunyai sifat ni. Ada benda ni. Adanya benda ni apabila seseorang Nabi datang, inilah antara sebab sesuatu umat itu dibinasakan. Yang ketiga, cabaran kepada kaum musyrikin Quraisy kerana menuduh Nabi SAW mengada-ngadakan Al-Quran. Di dalam surah Yunus, orang-orang musyrikin dicabar bahawa kalau kamu mengatakan Al-Quran ini bukan kalam Allah dan ia hanya rekaan Muhammad, maka kamu dicabar supaya membawa hanya satu saja surah seumpamanya sebagai bukti kebenaran kamu. Ini ayat di dalam 38. Mana ada kaitan rapat lah surah Hud ini dengan surah Yunus. Di sana ada cabaran kepada orang yang menuduh Nabi ni reka Quran. Quran ini tulisan Nabi. Di dalam surah Hud ini pula mereka dicabar bahawa jika kamu menuduh Muhammad berdusta kerana mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, padahal ia tidak lebih daripada rekaannya semata-mata, maka kamu dicabar supaya membawa 10 surah seumpamanya. Jadi cabaran kepada orang yang tuduh Nabi ini ada di dalam surah Hud, ada juga di dalam surah Yunus sebelum ini. Itulah perkaitannya. Kalau benar, cuba buatlah. Kalau kamu kata, kalau kamu tak percaya ini kalam Allah, ini kalam manusia, rekaan manusia, buat. Ini terdapat di dalam ayat 13 surah Hud. Yang keempat, jawapan kepada tuduhan sihir. Ini kan, sebab itu kita kata ini peringkat terakhir kehidupan Rasulullah di Mekah. Peringkat ketiga dan keempat sekitar tu. Ketika itu macam-macam tuduhan dilemparkan kepada Nabi SAW. Di dalam surah Yunus dinyatakan bahawa orang-orang musyrikin Mekah telah menuduh Rasulullah sebagai tukang sihir kerana baginda menyampaikan berita gembira dan ancaman menerusi ayat-ayat Al-Quran. Ini ayat 2 surah Yunus. Sikap mereka tak ubah seperti sikap Fir'aun dan pembesar-pembesar negaranya yang menuduh mukjizat yang diberikan kepada Musa alaihissalam sebagai sihir yang nyata. Cuba tengok, ini mukjizat Quran, mereka kata sihir. Mukjizat Nabi Musa dulu buat Fir'aun kata sihir juga. Sama tuduhan itu. Di dalam surah Hud dinyatakan bahawa orang-orang musyrikin Mekah telah menuduh kepercayaan kepada akhirat yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW sebagai sihir yang nyata. Mereka tidak dapat menerima manusia setelah mati akan dibangkitkan kembali. Ini pendustaan oleh puak-puak musyrikin Mekah terhadap Nabi SAW. Samalah seperti yang dihadapi oleh Nabi-Nabi dahulu. Yang kelima, di dalam surah Yusuf akan datang diberikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi kesukaran hidup. Ini sebagai tasliyah, orang panggil tasliyah kepada Nabi, yakni menghiburkan, memujuk Nabi, macam memujuklah. Apabila berat sangat orang tu diuji, perlu dia dipujuk, perlu hati dia ditenangkan. Ditenangkan. Jadi bawa cerita Nabi Yusuf pula. Selepas cerita Nabi Yunus, Hud, Yusuf, maknanya kena sabarlah dalam menghadapi ujian tu. Bahawa orang-orang yang beriman akan berjaya menghadapi tipu daya pihak yang menipu dan membuat perancangan jahat. Orang-orang yang beriman juga akhirnya akan diberikan kekuasaan dan kemenangan. Itu dalam surah Yusuf. Gambaran bahawa Nabi ini sudah ada isyarat. Nabi akan menguasai Mekah. Nabi akan memerintah, akan merampas kuasa orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Itulah dalam surah Yusuf. Dia ada kaitan dengan surah ni, ada kaitan dengan surah ni. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Berkali-kali tauhid ibadat dituntut di dalam surah Hud. Semua para nabi menyuruh manusia supaya beribadat kepada Allah. Ini tauhid ibadat orang panggil. Tema utama surah Hud ialah tauhid ibadat.
dan ia merupakan kata kunci sebab beberapa kali disebut. Inilah yang ditekankan, inilah yang nak ditanam di dalam hati pembaca. Cuba kita tengok sini. Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas berkata bahawa janganlah kamu sembah selain Allah. Aku hanya pengancam dan pembawa berita gembira daripada Allah. Ayat 2, alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Ini kan Nabi Muhammad kata alla ta'budu illallah, seru kepada tauhid ibadat. Tauhid ibadat, jangan sekutukan Allah dalam ibadat. Dan ini dilakukan oleh musyrikin, orang-orang kafir, daripada zaman dulu lagi, zaman Nabi Nuh lagi sudah ada syirik. Dan dengan sebab syirik itulah mereka dibinasakan. Salah satu sebab utamanya. Perkara ini tersebut di permulaan surah Hud dan juga di penghujung surah dengan perkataan fa'budhu, maka sembahlah dia. Rasulullah SAW diperintah supaya mentauhidkan ibadat dan mentauhidkan tawakal. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Jangan bertawakal kepada yang lain, kepada Allah sahaja. Itulah sifat orang mukmin. Terakhir, maknanya benda ni penting, disebut di awal dan di akhir. Itu kena ingat itu. Ini yang dapat kita pelajari daripada manhaj tafsir ni. Kalau nak terjemah, saya rasa tak perlu terjemah tu, ada terjemahan, baca sajalah. Nak faham maksud dia tu, itu yang susah. Yang kadang-kadang kita buka tafsir, kita buka terjemahan, tak dapat tu, tak dapat benda ni. Kalau nak terjemah, boleh baca sendiri. Yang kita naknya dalam masa yang ringkas ni, apa benda Quran nak ajarnya. Dalam setiap surah ni apa yang ditekankan. Di sini kita tahu tauhid ibadat. Tauhid ibadat ni apa? Kita terima Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang melindungi kita, Allah yang segala-galanya menjadikan langit dan bumi. Lepas tu kita terima ke juga dia saja yang layak disembah. Sebab gini, orang-orang kafir pun dia terima juga tauhid rububiyah tu, dia terima juga rububiyah Tuhan itu. Tuhan tu saja sebenarnya. Dia pun tidak bodoh. Takkan dia kata berhala tu yang buat. Cuba kita tanya orang kafir, berhala kau buat? Kamu yang buat tadi, baru siap. Macam mana dia nak buat langit pula? Nak buat orang yang buat dia tu pun tak boleh. Dia pun tahu. Sebab tu dia kata Tuhan Allah. Tapi bila sampai masa sembah, lagu lain jadi. Allah pun dia sembah juga, yang lain pun dia sembah juga. Tidak ada tauhid ibadat. Yang kita baca dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu tu, iyyaka na'budu, itu penekanan kepada tauhid ibadat itu. Dan di dalam surah-surah yang lain ditekankan benda tu, iyyaka na'budu, di dalam surah Al-Fatihah tu. Ini semua ni menghuraikan iyyaka na'budu, menceritakan tentang iyyaka na'budu di dalam surah Al-Fatihah. Nabi Nuh AS juga membawa seruan yang sama, bahawa jangan kamu sembah selain Allah. Aku takut kamu ditimpa azab yang pedih jika kamu menyembah selain Allah. Maknanya ini menyebabkan manusia ni dihukum oleh Allah, iaitu menyembah selain Allah. Inilah alla ta'budu illallah, benda yang sama dia sebut. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Nabi Hud juga menyeru kaumnya, benda sama. Cuba tengok, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tiada bagi kamu Tuhan yang layak disembah selainnya. Tak ada bagi kamu Tuhan yang layak disembah selainnya. Jadi ilah, dia sebut ilah. Ini tauhid uluhiyah. Ubudullah, tauhid ibadat. Nak tekan tu, maknanya semua ni ada di dalam surah ni, menunjukkan perkataan ibadat. Ubud itu adalah kata kunci surah ni. Itulah benda yang hendak ditekankan di dalam surah ni. Nabi Saleh itu juga, cuba tengok, wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dia tidak kata ma lakum min rabbin ghairuhu. Kalau Rabb mana rububiyah, rububiyah dia terima. Ilah, uluhiyah tu yang dia tidak terimanya.
Yang jadi masalah kepada bangsa-bangsa dalam dunia ni uluhiyah tu. Sebab itu dia sebut ilah, dan kita pun mengucap kata la ilaha, bukan la rabba illallah, bukan. Tak jadi kata macam tu. La ilaha. Cuba tengok sini, ilah dia sebut. Semua sebut ilah. Itu menunjukkan tauhid uluhiyah. Apa makna ilah? Tuhan yang layak disembah. Terima dah yang menjadikan langit bumi itu ni semua Tuhan, terima. Tapi dia saja yang layak disembah, itu tidak. Kita orang Islam saja. Yang lain semua bermasalah. Ibadat ni mana seru apa semua masuklah, hanya seru Allah saja. Kita ni orang Islam ni, alhamdulillah Tuhan pilih kita. Dan sebolehnya orang-orang lain pun gitu jugalah kan. Tuhan pilih kita ni nyawa kepada alam. Selagi kita ada, kiamat tak akan berlaku. Sebab itulah Nabi kata kiamat tidak akan berlaku selagi ada orang yang kata Allah, Allah. Maksudnya orang Islam yang terima bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Ini ruh. Ini yang menyebabkan alam ni, dunia ni, alam ni ada wujud. Kalau tidak dia jadi hancur. Jadi macam orang mati lah. Jadi reput. Jadi tidak reput, boleh bergerak ni sebab ada itu. Nabi Syuaib pun begitu juga. Cuba tengok tu, sama. Yang kedua, Nabi Hud menyatakan bangsa-bangsa yang bersalah boleh selamat daripada dibinasakan jika mereka beristighfar. Jika mereka beristighfar. Ini rahsia yang disebut di dalam surah sebelum ni, iaitu sejarah bangsa saja. Dia sebut apa jenayah dia, kenapa mereka dibinasakan. Tidak disebut kalau mereka buat ini maka mereka tak akan dibinasakan, tak sebut. Disebut di sini. Itu beza antara surah Hud dengan surah Yunus sebelum ni dan surah A'raf sebelum ni. Para nabi menceritakan kepada kaum yang berdosa dan derhaka bahawa mereka boleh terhindar daripada azab Allah dan dibinasakan sekiranya mereka bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Orang-orang Quraisy Mekah diseru supaya beristighfar dan dinyatakan kelebihan dan faedah taubat serta istighfar, bahawa mereka akan diberi peluang untuk menikmati kehidupan hingga ke suatu masa yang ditentukan dan mereka tidak akan dibinasakan. Allah akan memberi ganjaran sesuai dengan kebaikan yang dibuat oleh setiap orang manusia. Itulah yang tadilah dalam surah kita, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Nabi Nuh alaihissalam juga pernah menyeru kaumnya supaya beristighfar. Di dalam doanya Nuh pernah berkata, jika engkau tidak mengampuni dan mengasihaniku, nescaya aku termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Wa illam taghfirli wa tarhamni. Itu yang dia sebut. Doa Nabi Adam yang juga lebih kurang macam itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dia sama lebih kurang doa Nabi Nuh dengan doa Nabi Adam. Jadi minta diampunkan Allah. Nabi Hud alaihissalam juga menyeru kaumnya yang durjana, sombong, zalim dan keras kepala supaya beristighfar. Baginda juga menyatakan kelebihan-kelebihan istighfar. Bahkan Nabi Hud mengatakan, kamu akan dihujani hujan rahmat jika bertaubat dan beristighfar. Kamu juga akan diberi kekuatan tambahan daripada sebelumnya jika kamu bertaubat dan beristighfar. Itu lebihnya taubat dan istighfar. Jadi orang kafir ni nak istighfar, taubat macam mana? Tinggalkan kekufuran mereka itulah. Tinggalkan kesalahan-kesalahan yang membuatkan mereka dimurkai Allah. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ini ayatnya yang Nabi Hud seru tu. Nabi Hud suruh bertaubat dan beristighfar. Dengan ada yang ni, manusia akan dirahmati Allah dan diberi kekuatan. Kalau kita sudah ada kekuatan pun tambah lagi. Kalau kita sudah makmur, akan lebih makmur lagi. Negara tu, bangsa tu akan jadi lebih baik lagi. Itu maksud wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Nabi Saleh juga menyeru kaumnya macam tu juga. Cuba tengok. Cuma ada beza-beza sikit lah. Dia sebut fastaghfiruh thumma tubu ilaih
Jadi istighfar dan taubat ini juga merupakan kata kunci surah ni. Cuba tengok berapa banyak tu, semua ada dalam surah ni. Ini yang berbeza daripada surah sebelum ni. Inna rabbi qaribun mujib. Nabi Syuaib juga kata begitu. Dia kata wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Jadi macam-macam lah sifat Tuhan yang disebut oleh Nabi-Nabi itu berbeza-beza, sikit sebanyak, tapi rahim itu tetap ada. Dan istighfar, suruh istighfar dan taubat itu ada. 3, orang-orang musyrikin Mekah yang ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad diingatkan bahawa umat-umat Nabi yang lalu juga telah disiksa dan dihukum Allah kerana keraguan dan kesangsian mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh para Nabi. Kena ingat, kamu sekarang ni berhadapan dengan Nabi. Kalau kamu bersikap macam orang dahulu, kamu pun macam itu juga. Akibatnya ini kaum Samud telah meragui dakwah yang disampaikan Nabi Saleh. Ayat 63. Kaum Musa telah meragui dakwahnya. Jadi kalau umat Muhammad, kafir Quraisy pada masa itu meragui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, akibatnya mereka pun akan kena juga, akan hilang kuasa juga. Dan memang pun betul, memang pun betul, dan menjadi kenyataan. Tahu yang kedua tu dah pegang, tu dah kalah dah. Akhir sekali tahu yang ke-8 tu habis hilang kuasa. Dan yang memerintah semua tanah Arab tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah yang dihalau dulu, yang nak dibunuh dulu. Tak ada dah itu. Yang keempat, orang-orang musyrikin menuduh Rasulullah membuat Al-Quran. Mereka meragui Al-Quran sebagai kalam Allah. Lalu mereka dicabar bahawa kalau kamu benar dalam tuduhanmu, maka kamu boleh meminta pertolongan dan bantuan sekalian makhluk untuk mencipta 10 surah seperti surah-surah Al-Quran. Cuma cari, saya panggillah siapa pembuat. Tak mampu, mereka tak mampu. Semuanya ada di dalam surah ini. Disebutkan bagaimana dialog, bagaimana perbahasan di antara Nabi dengan kafir Quraisy itu dalam masa 13 tahun. Selepas itu pun ada lagi hubungannya, ada lagi. Cuma hubungan itu tegang lah.